Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Faisal bin Nahar, nombor metrik 269518. Baik, saya akan membentangkan berkenaan dengan land reclamation and agriculture yang bermaksud penambakan tanah dan juga pertanian. Terlebih dahulu kita melihat kepada pendefinisian penambakan. Baik, penambakan kita bagi kepada dua, penambakan darat dan juga penambakan bagi badan-badan air, yang mana ada juga termasuklah penambakan laut dan juga penambakan sungai. Dan penambakan darat ini adalah penambakan di tanah yang tidak rata supaya ia menjadi satu tanah rata bagi tujuan-tujuan tertentu seperti pertanian. Dan di dalam pembentangan ini yang difokuskan adalah berkenaan dengan penambakan tanah dan juga pertanian, yang di mana di sini ia berkaitan berkenaan dengan penambakan tanah rata tu untuk tujuan pertanian, yang di mana dia mempunyai benefit yang tertentu dan juga kekurangan dari segi positif dan juga negatif aktiviti penambakan tanah itu untuk aktiviti pertanian. Baik, di sini ada beberapa contoh yang boleh dilihat ketara. Contohnya penambakan tanah itu dilakukan dengan untuk bertujuan mengurangkan keasidan tanah. Yang contohnya di sini adalah penambakan tanah rata menggunakan kapur untuk mengurangkan kadar keasidan tanah supaya ia tidak memburukkan ataupun mencacatkan pertumbuhan dalam pertanian itu. Masa sekarang, Agrosemai ada menyediakan 7 traktor dan ada lebih 20 implement. Maksudnya 20 attachment kepada jentera untuk buat kerja-kerja daripada awal penyediaan tanah sehinggalah penanaman dan penuaian. Kerja kami di sini motor rumput. Lepas motor rumput kita akan buat plowing. Di mana plowing ni daripada tanah daripada bawah ke atas untuk membaik pulih. Kita kena tunggu dalam sehari atau 2 hari untuk keringkan tanah, dan kita akan pakai mesin roller untuk memampatkan dan menghancurkan tanah. Lepas roller, kita akan menggunakan perataan, iaitu laser leveling lah, untuk memastikan keadaan tanah tinggi dan rendah. Kalau keadaan tanah tu tak mampat, kita akan roller lagi sekali, betul-betul hancur dan mampat, baru kita menanam lah. Setakat ini saya rasa ini adalah teknologi yang terbaik. Kita boleh lihat kesannya. Kita harap petani pun, tuan-tuan tanah, sudi kita membangunkan tanah sawah mereka. Kami menanam padi 2 kali 1 tahun, dan sudah itu kami akan dapat hasil dia lah. Ia bergantung sama macam mana cara dia. Kalau air kurang memang hasilnya pun tidak memuaskan lah. Kami menanam padi ini ada subsidi daripada kerajaan juga, lebih kepada Baik, di sini kita melihat kepada kesan positif bagi aktiviti penambakan tanah. Baik, penambakan tanah contohnya bagi tujuan aktiviti pelancongan, ia dapat meningkatkan keluaran dalam negara kasar, kerana kita melihat apabila kawasan itu dimajukan untuk sektor-sektor pelancongan contohnya, apabila beramai pengunjung yang datang, ia akan meningkatkan lagi sektor pelancongan dan mengembangkan lagi sektor-sektor pelancongan yang dijalankan ataupun sektor-sektor ekonomi yang dijalankan di tapak projek tersebut, apabila ia menjadi satu pusat pelancongan, dan juga ia mampu menarik pelabur-pelabur asing kerana sektor pelancongan di kawasan tersebut telah pun dimajukan dan dibangunkan melalui proses-proses untuk meningkatkan lagi ekonomi negara. Baik, selain daripada kesan positif penambakan tanah untuk tujuan tertentu, yang menjadi fokus utama kita dalam pembentangan ini adalah dari segi aktiviti pertanian yang dijalankan di atas tanah yang ditambak itu. Baik, aktiviti pertanian akan meningkatkan lagi research and development, iaitu R&D dalam aktiviti pertanian. Baik, yang menjadi perbincangan utama ataupun fokus utama bagi pembentangan ini adalah dari segi aktiviti pertanian dijalankan di atas tanah yang telah ditambak tersebut. Contohnya tanah rata. Baik, kita pergi satu persatu, iaitu aktiviti pertanian. Dari segi aktiviti pertanian ini akan meningkatkan R&D dalam melalui aktiviti pertanian, iaitu research and development berkenaan dengan baka-baka baru dan juga tumbuhan-tumbuhan yang sesuai ditanam di atas tanah yang tersebut. Oleh itu, kedua-dua sektor ini, iaitu sektor pertanian dan juga sektor pelancongan, telah pun memberi impak yang positif kepada kenaikan keluaran dalam negara kasar. Baik, kita melihat pula kepada kesan negatif penambakan tanah.
Baik, umumnya berkenaan dengan penambakan ini boleh dijalankan di darat dan juga di badan-badan air seperti laut. Contohnya kalau penambakan itu dijalankan di pinggir laut, maksud dia akan menjejaskan pendapatan nelayan pinggir pantai. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan merosakkan ekosistem laut tersebut, contohnya terumbu karang. Okey, baiklah, seterusnya kita melihat kepada kesan negatif bagi penambakan tanah di darat. Untuk menambahkan tanah darat pula, satu proses yang dijalankan adalah melalui proses penggundulan hutan, yang di mana pokok-pokok itu ditebang untuk tujuan pembangunan tanah itu menjadi satu kawasan industri ataupun kawasan-kawasan perumahan. Apabila tiadanya pokok di sesuatu kawasan itu, kita perlu melihat terlebih dahulu fungsi pokok tersebut. Pokok tersebut berfungsi untuk menjalankan proses pintasan silara, yang di mana ia mengurangkan halaju air hujan untuk sampai ke permukaan bumi. Jadi apabila tiada pokok tersebut, halaju air hujan yang akan sampai ke permukaan bumi adalah tinggi, dan ia akan menyebabkan larian air permukaan yang terus akan menyebabkan risiko untuk banjir kilat di kawasan tersebut. Jadi ini adalah kesan penambakan tanah dari segi kesan yang negatifnya. Jadi setiap pembangunan yang dijalankan perlulah melalui proses penilaian risiko untuk mengatasi sebarang kesan-kesan negatif tersebut, agar ia tidaklah menjadi satu kesan negatif yang menyumbang kepada ancaman nyawa penduduk setempat. Baik, sekian daripada saya. Terima kasih.